Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So kita akan mulakan kelas kita yang pertama hari ini. Kita minta siapa ya baca doa. Aufi Irfan. Aufi Irfan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. 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 Okey, alhamdulillah. Terima kasih 36 kehadiran, maksudnya 3 orang yang tak hadir. Okey, so kita tunggu dulu. Mungkin tak, maksudnya nanti mungkin dalam masuklah. Okey. Okey, untuk hari ini saya tak berhajat untuk mengajar. Saya tak akan masuk topik. Cuma macam kelas 4B tadi saya masuk sedikit saja. Okey. Sebab tadi saya buat daripada awal. So macam kelas korang ni saya tadi dah terlewat sebab saya ada bengkel, ada program dengan budak form 5 sebab AdMed lusa baru paper AdMed. Jadi matematik tambahan. Okay, matematik tambahan merupakan salah satu elektif bagi kelas ini, di mana kelas ini merupakan kelas yang paling banyak elektif. Kan? Yang tak ada saya rasa seni dengan sains sukan je kot. Geografi. Seni, sains sukan, geografi tak ada. Betul? Subjek dengan tasawuf. Subjek lain semua ada dalam kelas ni. Okey. Jadi bila kamu berada dalam kelas ini sebenarnya kamu betul-betul kena pandai memilih elektif kamu. Okey. Apakah yang kamu nak? Okey, kalau lagi bagus siapa yang dah ada cita-cita. Sebab ramai pelajar tak ada cita-cita. Cita-cita dia akan lahir selepas keputusan SPM keluar. Jadi kalau kamu dah ada cita-cita, kamu tahu dah kamu nak jadi apa. Okey, contoh, kamu kata kamu nak jadi lawyer. Nak jadi lawyer tak payah ambil kelas sains, tak payah ambil kelas STEM. Okey, you ambil kelas agama kan. Jadi you ambil subjek agama saja. Maksudnya ambil PSI, PQS, bahasa Arab dengan KKQ kan. Dah ada 4 tambahan. Cukup. Contohlah. Okey, jadi awak ambil undang-undang nanti syariah contohlah. Tapi kalau siapa yang tak ada hala tuju lagi, dia kena belajar macam-macam lah baru tahu hala tuju kamu. Okey. Jadi bila kamu dah tahu kos apa yang kamu nak masuk, kamu nak jadi apa, itu lebih mudah. Supaya kamu tak buang masa belajar benda yang susah. Kan? Tapi dah lah belajar benda yang susah, nanti banyak benda yang kamu tak boleh nak catch up. Contohlah. Okey. Jadi bila kamu dah ready nak ambil matematik tambahan contoh. Sebab kelas ni saya rasa nanti ramai je yang drop. Sebab macam kelas 5A sekarang, dalam 4A, ada pelajar yang nak duduk kelas ni sebab nak ambil bahasa Arab. Nak ambil PQS, PSI. Sebenarnya dia tak nak pun ambil subjek yang lain. Pun tak apa. Jadi nanti walaupun dalam kelas ni ada 39 orang. Contoh sekarang kan macam hari ni dah tinggal ada 3 orang tak join. Mungkin 3 orang ni memang dah decide untuk tak ambil AdMed. Jadi nanti saya nak kena pastilah siapa yang tak nak ambil AdMed. Maksudnya saya tak payahlah cari-cari masa online. Tapi tak lama pun online kita ada 4 kelas saja. Hari ni kelas pertama. So kita ada lagi kelas pada hari Khamis. Okey, then minggu depan. Lepas tu kita jumpa bersemuka. Okey, jadi dalam matematik tambahan, kamu akan belajar beberapa bidang. Okey, dalam maths, you belajar algebra. Algebra semua orang belajar daripada sekolah rendah, daripada tadika. Lepas tu you belajar statistik. You ada belajar pasal trigonometri. You ada belajar pasal calculus. Tapi calculus ni sebenarnya dalam maths sekarang dia dah memang tak ada pun. Sebab you tak ada pun belajar pasal pembezaan, pengamiran, semua tu. Tapi dalam maths ada. Okey. Jadi siapa kata nak jadi engineer, memang dia akan hidup dengan calculus. Okey. Jadi calculus ni antara tajuk yang digeruni lah. Tapi kamu akan belajar masa tingkatan 5. Tingkatan 4 ni sebenarnya nanti matematik tambahan merupakan topik-topik yang mudah. Kalau tingkatan 4 pun nanti kamu rasa kamu tak boleh buat, kamu lagi parah masa tingkatan 5. Okey. Jadi tingkatan 4 ni kamu kena fokus lah. Dan dari segi tajuk pun tingkatan 4 tajuk lebih banyak berbanding tingkatan 5.
Tingkatan 4 kamu ada 10 topik. Tingkatan 5 kamu cuma ada 8 topik. Tapi 8 topik ni topik yang besar-besar. Okey. Jadi untuk hari ini, apa yang saya nak sampaikan adalah nanti saya akan bagi taklimat juga mata pelajaran untuk semua pelajar AdMed. Jadi yang hari ini saya akan fokus, saya akan cerita serba sedikit apa dia matematik tambahan. Okey, matematik tambahan. Kalau kamu tengok dalam matematik tambahan, dia punya paper dalam SPM masih sama dengan matematik. Tahu tak ada berapa paper matematik dan matematik tambahan untuk SPM? Ada berapa paper? Tahu tak? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Okey, sepatutnya kamu kena ready lah. Sepatutnya dah kena tengok-tengok. Ada berapa paper dalam matematik tambahan? Ada berapa paper dalam matematik? Kan? Okey, jadi dalam matematik tambahan dan matematik sama je, kamu ada 2 paper. Kamu ada 2 paper, paper 1 and paper 2. Bezanya, paper 1 matematik, kamu ada soalan main tembak-tembak lagi, objektif. Multiple choice punya question. Okey, jadi bila ada jawapan A, B, C, D, maksudnya awak boleh pilih jawapan. Jawapan dah ada, awak nak kena pilih. Dalam Maths tak ada. Jawapannya semua kena cari. Okey, dalam Maths kertas 1, bentuk kertas 1 adalah kertas 2 Maths. Maksudnya kalau kertas 2 Maths, macam itulah kertas 1 AdMed. Kertas 2 AdMed, soalannya lagi panjang-panjang lah. Okey. Kertas 1, kertas 2, masa yang diperuntukkan. Kertas 1 dijawab selama 2 jam. Kertas 1 dijawab selama 2 jam. Saya harap kamu tulislah ya. Kertas 2 dijawab dalam masa 2 jam 30 minit. Kertas 1 dia ada bahagian A, bahagian B. Kertas 2 ada 3 bahagian A, B dan C. Kertas 1 memberi 80 markah, kertas 2 memberi 100 markah. Bermakna total markah kamu adalah 180. Okey. Lepas tu dalam matematik tambahan, apa yang perlu kamu ada? Okey, setiap pelajar kena wajib ada kalkulator, wajib. Kalkulator mesti scientific calculator. Okey, sekurang-kurangnya guna Casio 570 yang warna hitam. Jangan 350 350 tak nak. Sepatutnya pada tingkatan 1 pun beli je 570. Jangan beli 350. Ataupun ada satu kalkulator yang baru sekarang warna putih. Ada yang warna hitam yang dia punya keypad dia silver. Tu pun okey. Jangan beli yang warna lain-lain. Mesti warna hitam atau warna putih atau pink. Yang pink tu lagi mahal. Okey. Tapi maksudnya guna 570 hitam tu pun dah okey. Yang warna putih tu dia ada kelebihan untuk tingkatan 5. Nanti kamu belajar tingkatan 5 mudah kalau ada kalkulator yang putih. Tapi siapa yang ada kalkulator hitam 570 dah ada, tak payahlah nak berengek-rengek nak beli. Cukuplah dengan apa yang ada. Kecuali mak ayah kamu kata memang nak bagi hadiah, nak apa benda. Okey, yes, kamu bolehlah beli kalkulator yang warna putih. Sebab warna putih tu banyak memberi kemudahan kamulah, macam tu. Tapi maksudnya technical. Cara penggunaan kamu kena banyak explore. Okay? Kalau kalkulator hitam tu saya boleh guide terus sebab saya secondary guna warna hitam. Putih pun saya guna, cuma ada beberapa yang function dia tu yang saya tak berapa okey lagi untuk kalkulator putih. Okay? Kemudian dalam masa tingkatan 4 ni, kamu akan guna modul. Modul kali ni saya gunakan modul SAS Buddy. Okay, sebelum ni kita gunakan dalam publication. So sekarang saya guna SAS Buddy, saya cuba untuk tahun ni kita guna SAS Buddy. Macam mana soalan-soalan dia nampak okey. Jadi kamu ada modul dan kamu ada buku teks. Kamu akan dibekalkan buku teks. Jadi saya memang akan gunakan modul dan buku teks. Okey, kemudian buku latihan. Apa yang perlu kamu sediakan? Buku latihan adalah 2 buah buku latihan. 2 buah buku latihan, saya cadangkan kamu guna buku yang besar. Sebab AdMed ni latihan jalan kerja dia panjang. Jadi kalau buku besar tu, kamu bahagi 2. Satu soalan, satu bahagian. Tapi nanti ramai pelajar tak bagi 2 pun. Jadi rasa macam kosong je kat sebelah sini. Sebab kenapa kalau buku besar ni, kamu akan nampak latihan dia, jalan kerja dia akan berturut ke bawah macam tu.
Jadi sebab tu saya galakkan pelajar guna buku yang besar. Okey? So buku latihan 2 ada buku teks, ada modul. Itu serta kalkulator. Itu wajib kamu ada. Dan saya sebenarnya mengajar lebih banyak menggunakan buku teks. Saya akan guna buku teks modul sebagai latihan kamu. Jadi buku teks kamu akan kita akan guna jawab soalan-soalan dalam buku teks, latihan dalam buku teks. Semua tu kita akan guna buku latihan. Okey, itu penggunaan ataupun apa yang perlu kamu sediakan untuk matematik tambahan. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada cikgu. Tak ada Okey. So itu dari segi keperluan yang perlu kamu sediakan untuk matematik tambahan. Okey. Jadi saya akan sentuh sedikit saja. Okey, saya akan sentuh sedikit, saya akan tunjuk kamu buku teks yang kita akan gunakan. Sekejap Sekejap, mana buku teks saya ni? Okey, dan untuk pengetahuan kamu, setiap kali habis kelas, saya akan share apa yang saya record. Okey, sebab setiap kelas memang saya record. Jadi, siapa yang tak dapat join ada apa-apa ke, kamu boleh refer pada link record yang saya sediakan. Okey, sekejap Okey, saya buku teks dah dapat belum? Buku teks dah dapat belum? Tak ada orang. Tolong respon, buku teks dah dapat belum? Tak dengar ke apa awak ni? Okay, Assalamualaikum. Sorry. Macam tu lah. Awak pun dah biasa kan? Line macam tu. Sekejap saya ambil buku teks. Okay, ada apa soalan tak setakat ni? Semua faham? Clear? Apa yang perlu ada pada diri kamu untuk belajar? Faham, cikgu. Faham Okay. Faham, cikgu. So, kita akan tengok Faham, buku cikgu. teks. Okay. Faham. Okey, jadi saya akan terang serba sedikit pasal tajuk tingkatan 4 yang kamu akan belajar. Okey, tajuk tingkatan 4 yang kamu akan belajar. Sekejap ya. Mana dia? Okey, nampak tak sekarang? Nampak, cikgu. Nampak cikgu. Okey. Okey, jadi ini dia. Ini buku teks yang kamu akan gunakan. Tapi ini bukan muka depan dia lah. Muka depan dia cantik lah.
Ni dia punya layan pertama dia. Okey, jadi dalam matematik tambahan, apa yang kamu belajar adalah, okey, kita tengok dekat sini tajuk-tajuk yang kita akan tengok. Tajuk yang kita akan belajar adalah tajuk fungsi. Fungsi ni dia macam persamaan linear nanti. Ada dua persamaan kita gabungkan, macam tu. Okey, tajuk fungsi. Lepas tu kita akan belajar pasal fungsi kuadratik. Okey, kita akan belajar sistem persamaan. Sistem persamaan ni macam persamaan serentak. Dan kita akan belajar set, indeks, set dengan log. Indeks ni saya yakin kamu dah belajar. Set dengan log tu yang belum. Okay, kemudian kita akan belajar janjang. Itu bab 5. Diikuti dengan bab 6. Kita akan tengok hukum linear. Hukum linear ni mudah. Hukum linear ni mudah dan mudah skor 10 markah. Geometri koordinat. Geometri koordinat ni ialah, kalau awak tengok kat sini, dia cerita pasal luas, persamaan garis lurus, dua garis lurus yang selari, yang serenjang, itu koordinat. Dan tajuk vektor. Vektor ni antara tajuk yang mudah lah. Antara topik yang mudah. Jadi nanti kamu kena skor tajuk ini. Dan bab 9 penyelesaian segitiga pun mudah dan diari dengan nombor indeks. Jadi nanti kan bab 8, 9, 10 ni antara topik yang wajib kamu kuasai sebab dia mudah dan dia memberi markah yang banyak. Okey, jadi ini topik tingkatan 4. Di mana kalau awak tengok topik tingkatan 4 ada 10 topik. Tingkatan 5 nanti ada 8 topik je. So nanti kita tengoklah masa tingkatan 5. Okey. Jadi saya akan mula sedikit sahaja untuk pengenalan dengan tajuk fungsi. Dengan tajuk fungsi. Jadi kalau kita tengok dekat sini, tajuk fungsi, ni rumus, formula yang ada. Tapi dalam peperiksaan SPM, formula hanya dibekalkan sebanyak 24 formula tak silap saya. Okey, yang lain tak diberi. Kalau dulu formula ada 3 muka surat. 3 muka surat pun pelajar tak guna. Dia masih kata tak ada formula. Jadi lembaga peperiksaan dah kecilkan bilangan formula. Okey, jadi ini tajuk fungsi yang kita akan belajar. Okey, apa dia? Iaitu tajuk fungsi ni kalau awak tengok. Okey. Ini dia. Dia kata dalam kehidupan seharian terdapat banyak kuantiti yang bergantung kepada satu atau lebih pemboleh ubah. Teliti dan fahami situasi berikut. Kalau awak baca dekat sini, gambar pertama ni pekerja. Pekerja yang dibayar gaji sebanyak RM80 sehari. Bila RM80 sehari, maksudnya bilangan gaji dia akan bergantung kepada bilangan hari dia bekerja. Ini dimasukkan kuantiti yang bergantung kepada satu atau lebih pemboleh ubah. Jadi kat sini gaji dia bergantung kepada bilangan hari dia bekerja. Jadi kalau RM80 sehari, dia kerja 10 hari dapatlah RM800 dan seterusnya. Manakala ini dia cerita pasal apa ni? Buah durian. Harga durian sekilo RM8. Jadi harga keseluruhan durian bergantung kepada berapa kilo kamu beli. So kalau sebiji ni 2 kilo, maksudnya kamu akan dapat RM16. Faham? Boleh? Itu yang dimasukkan dengan bergantung kepada satu atau lebih pemboleh ubah. Boleh? Okey, tak setakat ni? Mudah lagi kan? Okey, kemudian awak tengok. Graf fungsi ni juga boleh diwakili dalam bentuk grafik. Okey, dalam bentuk grafik dan tata tanda. Grafik maksudnya apa? Iaitu dalam masuk graf. Dalam graf lah. Dalam graf iaitu seperti yang ada di situ. Okey, jadi kalau dia boleh digambarkan dalam bentuk graf, dia boleh digambarkan dalam bentuk arrow diagram ataupun gambar raja anak panah. Jadi ini dalam bentuk graf. Okey, yang pertama ni dia dalam bentuk graf. Inilah yang ya tak boleh keluar pula. Okey, ini bentuk graf warna tu dah. Yang ini dipanggil gambar raja anak panah. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini dia kata graf Y sama dengan 2x. Hubungan antara nilai 1 dengan paksi X dan nilai 3 paksi Y. Boleh tulis 1/3. Maksudnya objeknya 1, imejnya 3. Bila objek 1, imej 3 boleh ditulis seperti itu. Ataupun ditulis dalam koordinat 1, 3. Jadi contoh kat sini kan. Dari 1 ni nilai 1, sini nilai 3. Sebab tu ditulis 1, 3. Dan seterusnya. Dan saya yakin ini adalah penggunaan penulisan koordinat. Rasanya awak tak ada masalah. Jadi kalau awak tengok kat sini, kita akan kenal pasti mana yang dikatakan fungsi, mana bukan.
Okey, jadi kalau awak tengok, maka hubungan seperti ini dikenali sebagai fungsi ataupun pemetaan secara iaitu awak tengok fungsi, dia petakan diri dia, 1 jadi ke 3, 3 bagi 7, 5 bagi 11. Okey, itu antara bentuk fungsi. Then awak tengok seterusnya. Okey, jadi dekat sini kita akan tengok, okey, X-nya adalah 1, 3, 5. X-nya maksudnya kalau dia dalam bentuk graf, paksi X tu nombor dia 1, 3 dengan 5. Paksi Y ikutlah skala dia. Dia kata paksi Y-nya di 3, 7, 11. Jadi kalau awak tengok sini, dia menggunakan 2X tambah 1. Kenapa dia guna 2X tambah 1? Ikut kesesuaian. Iaitu awak tengok dari 3. 3 macam mana boleh jadi 7? Okey, tengok 1 bagi 3. 3 jadi 7. 5 jadi 11. Mungkin pelajar kata 1 darab 3 dapat 3. Tapi kita buat 3. 3 darab 3 dapat berapa? 9. Sedangkan kat sini 7. 5 darab 3 dapat berapa? Dapat 15. Tapi kat sini 11. Maksudnya kita tak boleh guna formula darab 3. Jadi dekat sini apa formula digunakan? Formula yang digunakan di sini adalah 2X tambah 1. 2X tambah 1 kita tengok. 2X, 2X, X 1. 2X tambah 1, tambah 1. 2 tambah 1, yes, betul 3. 3X, X-nya 1. X-nya 3. 3 kali 3, 9. Okey. 2, sorry. 2X. 2 kali 3, 6. 6 tambah 1. Yes, dapat 7. Betul 7. Kemudian kita tengok yang seterusnya. 2. 2 kali 5. 2 kali 5, 10. 10 tambah 1 berapa? Sorry. 10 tambah 1 berapa? 11. Yes, betul. Jadi, semua ni kita gunakan formula 2X tambah 1. Faham? You kena cuba-cuba sampai dapat satu formula yang memenuhi semua objek dan image. Faham tak? Faham tak? Faham tak? Tak ada orang. Ya Allah, aku cakap seorang-seorang. Pelajar, adakah saya dah lama hilang daripada line tadi? Lama Baru cikgu. cikgu, baru je. Ada yang Lama lama, juga, ada kata cikgu. baru. Okey, tak apa. Sebab saya record screen, nanti awak tengok balik apa yang saya cakap. Okey. Okey, saya ulang balik di sini kalau awak tengok. Okey, jadi kalau awak tengok nilai-nilai dekat sini. Tadi masa saya terangkan penggunaan graf, semua tu ada tak atas tu? Hello? Sebab tu awak kena respon. Sebab tadi bila saya panggil, awak senyap. Jadi, tiba-tiba rupa-rupa memang betul. Yang senyap tu maksudnya memang tak ada orang. Jadi, bila saya tanya tu awak kena respon dekat. Sebab kat sekolah ni line tak berapa okey. Okey, saya ulang. You tengok daripada nombor 1, dia jadi nombor 3. Agak-agak 1 bagi 3 sebabnya macam mana? Apa kamu buat? Macam mana 1 boleh jadi 3? Cikgu tengah share screen ke cikgu? Lama, sorry. Sekejap, Jawab. kan bagus macam tu kalau awak respon. Jadi saya pun tahu yang saya lupa nak share. Okey, nampak sekarang? Nampak cikgu, nampak. Okey. Ya cikgu, Nampak, nampak. Okey, you tengok. Macam mana 1 boleh jadi 3? Fungsi darab. Apa dia? Darab. Tak dengar lah. Macam mana 1 boleh jadi 3? Cepat. Dari 1 macam mana boleh jadi 3? Beritahu saya. Siapa yang boleh on camera? On mic. Macam mana 1 boleh jadi 3? Apa nak buat? Cepat sikit. Tahu. Tak tahu?
Tambah 2. Tambah 2. Okey. Contoh kawan kata 1 tambah 2. Yes, betul. 3. Sekarang kita tengok ini 3. 3 tambah 2 berapa? 5. 5. Sedangkan dekat sini 7. Bermakna kita tak bolehlah guna operasi 1 tambah 2. Okey, apa lagi? Macam mana 1 boleh jadi 3? Mungkin kita kata darab 3. Yes. Sekarang kita buat 3 darab 3. 9. Tapi dia dapat 7. Bermakna kamu tak boleh guna darab 3. Faham? Faham. Kamu kena cari. Jadi sebenarnya kat sini dia buat 2x tambah 1. 2x tambah 1, 2 darab 1, 2. 2 darab 1, 2 tambah 1 dapat 3. 2 darab 3, 6. 6 tambah 1 dapat 7. 2 darab 5, 10 tambah 1 dapat 11. Jadi semuanya betul. Maka dekat sini kita menggunakan fx sama dengan 2x tambah 1. Faham? Faham cikgu, faham. Okey, maksudnya kamu kena ambil yang sesuai. Okey, next. Kita tengok seterusnya. Jadi dekat sini selepas kamu dah tahu semua tu tadi, ni yang saya dah terang tadi, kita akan tengok. Soalan dekat sini dia kata adakah hubungan berikut adalah satu fungsi. Fungsi ni sebenarnya kalau awak tengok hubungan, apa dia hubungan? Iaitu kita tengok. Kita punya hubungan ada berapa jenis? Ada berapa jenis? Macam ni kamu tengok satu objek, satu image. Satu objek, satu image. Jadi ini kita panggil dia satu ke satu, one to one. Kemudian kamu tengok ini dua objek bagi satu image. Tapi dia ada satu bagi kedua. Jadi dia maksudnya lebih. Ada dua objek bagi satu atau satu bagi dua. Jadi kita punya jenis hubungan ada satu ke satu atau one to one, satu ke banyak one to many, atau kita ada banyak ke satu many to one, and banyak pergi ke banyak iaitu many to many. Jadi kita ada 4 jenis hubungan. Dari 4 jenis hubungan ni hanya hubungan yang tertentu saja dikenali sebagai fungsi. Hubungan tertentu tu macam mana? Iaitu apabila satu ke satu. Ni satu bagi satu, satu bagi satu. Ini satu bagi dekat huruf A. Maksudnya dia hubungan dia satu ke satu. Ini 3 dengan 7 pergi ke B. Jadi dia adalah dua hubungan, dua jenis kepada satu. So ini satu ke satu, ini adalah many to one. Yang ini dia ada banyak titik bagi satu. Ada satu titik bagi ke banyak. Dia bercampur. Bila bercampur kita panggil dia many to many. Kemudian yang ini dia ada 2 titik bagi 1. Jadi kita kata dia adalah many to one. Walaupun kat sini ada one to one. Kita akan ambil yang banyak. Jadi awak tengok dekat sini dia kata adakah hubungan berikut satu fungsi. Okey, nak tahu iaitu fungsi apabila dia ada satu objek kepada satu image. Jadi dia kata hubungan ini ialah fungsi. Maksudnya yang pertama adalah fungsi. Kenapa? Dia kata setiap objek mempunyai satu image. 2 image-nya 8, 5 image-nya 20, 6 image-nya 24. Maka dia adalah jenis hubungan. Hubungan itu adalah suatu fungsi. Soalan B, kalau awak tengok dia kata dia bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Sebab ada satu titik, dia pergi kepada 2 image. Maksudnya dia one to many. Kemudian awak tengok yang ini, 2 pergi ke 1. Sebab tu kita ambil dia many to many sebab dia bercampur. Jadi bila ada satu objek, dia pergi ke satu objek pergi dua image. Ataupun satu titik ni, tiba-tiba dia pergi ke 3. Ini dipanggil one to many. So bila dia pergi ke many je, many to many atau one to many, maka dia bukan fungsi. Jadi yang B ini bukan fungsi. Kita tengok yang C. Yang C ni fungsi ke bukan? C ni logiknya dia fungsi. Sebab satu pergi satu atau banyak pergi satu. Tetapi dia ni dikenali sebagai bukan fungsi. Kenapa? Sebab ada 9 yang tak ada image. Jadi awak tengok soalan yang C dia kata hubungan ini bukan fungsi. Kenapa? Kerana tidak memenuhi syarat iaitu setiap objek mesti ada satu image. Tapi 9 tak ada image maka dia bukan fungsi. Faham?
Faham cikgu. Faham Dan cikgu. soalan D dia fungsi. Kenapa? Sebab dia many to one. Pergi satu. One. Walaupun ada nombor 10 tak ada objek, itu bukan syarat. Syarat dia tu adalah fungsi. Satu, one to one atau many to one. Yang kedua, semua objek mesti ada image. Macam ni ada image, tak ada objek, tak apa. Yang ini tak boleh sebab 9 ni tak ada image. So, bila dia tak ada image, dia tidak dikenali sebagai fungsi. Faham? Faham cikgu. Okey. Faham cikgu. Dan fungsi itu sebenarnya ada kaedah, iaitu menggunakan kaedah garis mencancang. Itu nanti kita tengok. Okay, sebagai latihan hari ini saya nak awak buat yang ini saja. Latih diri 1.1, dia kata nyatakan sama ada hubungan berikut fungsi atau bukan. Kalau fungsi kenapa, kalau bukan kenapa. 3 soalan sahaja. Faham? Faham. Okey. Cikgu. Okay, so saya akan sharekan record kelas kita dalam grup nanti. Siapa yang tak berapa okey boleh tengok. Okay, jadi saya stop dekat sini. Tolong buat satu je latihan tadi, 3 soalan. Boleh? So kita jumpa hari Khamis insyaAllah. Okay, hari Khamis. Okay? Okay? Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Okay.